Hi guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy over here, Kimi Skoverto. Thank you guys so much for supporting my boy over here, Haikal, dalam videonya yang bertajuk Black Clover dalam segmen What Up Anime lepas. So kepada korang yang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, korang boleh hantar video korang dekat email Kimi Skoverto seperti mana yang tertera dekat bawah. Atau untuk maklumat lanjut, korang boleh DM aku atau langsung aja PM Kimi Skoverto seperti mana number yang tertera dekat bawah. Atau korang boleh check out my highlighted IG story dekat IG Kimi Skoverto. Ayo jadikan channel ini sebagai platform untuk membantu YouTuber-YouTuber yang ada di Malaysia. Dan jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikut tu! Yaru dongo! Saya tak sabar, saya gemar, rasanya segar, manis masing-masing. Tapi sebelum kita proceed ke konten kita hari ni, aku nak highlight satu channel yang bernama The Show. So basically, channel dia sama macam aku, membahaskan tentang One Piece. Cuma yang uniknya, channel dia membahaskan tentang One Piece dalam dialek utara. Nah, hampa tengok. Kita harapkan Oda reveal tentang peristiwa yang melibatkan rally ini di chapter-chapter akan datang. Ni menarik ni. Dalam channel dia kebanyakannya cover pasal chapter review dan ada juga kadang-kadang dia buat cover story pasal relic, contohnya Enies Lobby dan sebagainya. So, apa kata kita sama-sama support channel The Show supaya dia juga mendapat tempat dalam Liga Perbahasan siri One Piece. Let's go guys. Link untuk channel dia aku tinggalkan kat bawah. Okay? Tapi sebelum kita proceed dengan Sakazuki Akainu, jom kita recap sikit siapa Sakazuki Akainu ni. Sakazuki adalah merupakan bekas admiral dengan gelaran Akainu yang bermaksud Red Dog dan sekarang menyandang jawatan sebagai Fleet Admiral. Akainu membuat debut pertamanya dalam chapter 397 muka surat 12 apabila dia telah menghancurkan kapal evacuation semasa serangan Buster Call di Ohara. Sambil dia cakap, alang-alang menyudup pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Pasal macam yang Sisfa cerita dalam channel dia, yang Akainu ni berfahaman absolute justice. Pada masa tu dia merupakan seorang Vice Admiral. Akainu kemudiannya menggantikan Fleet Admiral Sengoku. Salah satu langkah drastik yang dilaksanakannya adalah memindahkan Marine Headquarter ke New World, iaitu di sarang para Yonko. Oleh kerana ketegasannya dalam fahaman absolute justice yang dibawa, sampai Aokiji oppose kenaikan pangkatnya sebagai Fleet Admiral dan resign dari menjadi seorang Marine. So aku rasa aku tak nak borak panjang siapa Akainu ni, pasal aku rasa ramai yang dah kenal siapa Akainu since kita dah tengok kemampuan dan kekuatan dia masa pertarungan dekat Marineford War dulu. Kita dapat tengok dia bertarung dekat dalam tu dengan begitu hebatnya. So adalah lebih baik we proceed with the theory. Okay, first teori yang nak diketengahkan adalah nama Akainu itu sendiri, iaitu Sakazuki yang bermaksud Sake Cup. Sakazuki adalah cawan sake tertua dalam sejarah Jepun dan masih menjadi favourite dalam seremoni pada masa sekarang. Cawan tersebut biasanya diangkat dan diminum menggunakan dua tangan. So as we can see, latar belakang, latar masyarakat, keadaan sosial dengan samurainya, shogunnya, ninjanya cukup untuk menggambarkan yang negara Wano adalah depicting atau menggambarkan negara Jepun. As we know, yang Oda suka mengaitkan latar masyarakat sebenar dengan karyanya. Contohnya macam Sea Train yang Tom buat tu sebenarnya sama dengan Sea Train yang ada kat India, berhampiran Pamban Bridge, Dressrosa, Spain, Pang Hazard, Iceland, Impel Down, Alcatraz, Zoo, Elephant Rock, Water 7, Venice, Italy, Colosseum, Italy, Marijoa, France, Grey Terminal, Metro Manila, Rome Kingdom, London, Alabasta, Mesir, Amazon Lily, China dan Wano di Jepun. So that is my first theory untuk Sakazuki Akainu berasal dari Wano. Teori yang kedua adalah tatu yang dimiliki oleh Akainu yang sangat mirip dengan tatu yang dimiliki oleh The Yakuza boss Hyogoro yang mempunyai tatu pada kedua-dua bahunya. Siapa tak kenal dengan Yakuza boss Hyogoro ni yang sekarang tengah fight alongside with Luffy? Mugiwara no Hito. Yang itulah dia. Mugiwara no
Dan corak tatu tersebut juga nampak sama, iaitu dengan corak bunga sakura. Dan lukisan ini ada dalam cover chapter 592 yang bertajuk Yell. So kepada anime watcher only, mungkin korang tak perasan benda ni kalau korang tak baca manga. So sekarang aku cakap manga pula. Pasal sebelum ni aku cakap manga. Orang cakap bukan manga bro, manga. Lepas tu ada pula yang komen, bukan manga bro, manga. Macam-macam lah. So kali ni aku sebut manga. So watak Akainu ni adalah diambil dari seorang pelakon legenda di Jepun, iaitu Bunta Sugawara, yang pada masa itu memegang watak Yakuza dalam filem Cop vs Turks pada tahun 1975. Dan pada saat kematian mendiang Bunta, Eiichiro Oda sendiri menyatakan rasa hibanya apabila dia berkata, Bunta Sugawara, the greatest looking guy in the world with the best bone structure. Rest in peace. I have no words. I will draw Akainu with great respect. So, melukis Akainu dari inspirasi Bunta Sugawara yang memegang watak Yakuza dan mempunyai tatu yang sama dengan bos Hyogoro yang juga seorang Yakuza. So, what did you think guys? Inilah teori yang kedua aku yang menyatakan Akainu adalah dari Wano. So, teori yang ketiga pula juga adalah dari cover page 592 yang kat situ menunjukkan Akainu sedang menterapikan pokok bonsai bunjinki miliknya sambil diperhatikan oleh Borsalino si monyet kuning. Dan kat bahagian belakang kita boleh nampak seekor gajah yang sedang bersiram. Yes, pokok bonsai bunjinki. Pasal aku ada buat research sikit pasal bonsai ni, tak pasal-pasal. Sebab aku nak tahu jenis apa bonsai si Akainu tengah duk ngadap tu. So dalam keluarga bonsai ni ada beberapa jenis lah. Ada bonsai Chokan, Moyogi, Hokidachi, Shakan, Fukiganashi, Kengai, Han Kengai, Sokan, Takan, Yosui, Neagari, Bankan dan Bunjinki, iaitu pohon sastrawan dalam bahasa Melayunya. So bonsai ini adalah sebenarnya satu seni penanaman tree planting yang dimasyhurkan oleh masyarakat Jepun. Dan seni penanaman bonsai ini juga masyhur dalam kalangan masyarakat Penjing yang menggelarkan seni ini sebagai Penzai. So, sekali lagi, clue after clue yang diberikan Oda sendiri bagi mengukuhkan yang watak Akainu ini adalah dari Wano yang diambil latar masyarakat dan seni binanya dari negara Jepun. So, teori yang keempat dan terakhir. Mungkin teori ni agak panjang sikit. Aku harap korang dapat dengar baik-baik. Teori yang terakhir adalah berkenaan respon Akainu bila ada siapa-siapa yang mention pasal Wano. Bila siapa-siapa saja yang cuba cerita atau cakap pasal Wano atau bertanya dengan dia tentang Wano, dia akan cuba untuk tukar topik atau macam lari dari bercerita pasal Wano tu. Contoh dalam chapter 907 muka surat 4, bila Marine HQ tahu yang Big Mom on the move to make contact with Kaido, satu HQ kecoh. Kat panel ni kita boleh tengok yang Rear Admiral Yarisugi bagi tahu yang perbualan antara Big Mom dan Kaido melalui Den Mushi itu tak secure. Dan Marine dapat tahu. Rear Admirals bagi tahu mungkin diorang sengaja nak provoke pihak Marine. Kemudian kita dapat tengok kat sini yang salah seorang Vice Admiral Doberman bagi tahu orang yang dapat halang Yonko adalah Admiral atau level-level Shichibukai je. Kemudian panel beralih kepada Kizaru yang bertanya Akainu, patutkah dia handle masalah tersebut? Namun pada masa tu Akainu tak bagi, pasal katanya kat Wano ada samurai-samurai Wano misteri yang handal-handal. Kemudian dalam chapter yang sama muka surat 5, kita dapat lihat bila Vice Admiral Gion bagi tahu tentang situasi Big Mom nak berjumpa Kaido. Vice Admiral Tokikake tanya, apa yang bos Sakazuki cakap? Gion bagi tahu yang Sakazuki cakap negara Wano adalah negara yang tertutup dan berada di luar kuasa Marine. Sekali lagi menunjukkan yang Sakazuki cuba untuk mengelakkan diri dia daripada confronting Wano. Dan kalau korang perasan dalam chapter 957 muka surat 17, bila Rear Admiral Brand New mendedahkan ke semua bounty Yonko termasuklah Goldie Roger dan bagi tahu yang kalau digabungkan bounty Big Mom dan Kaido bermakna bounty kedua-duanya akan mengatasi bounty salah satu dari Whitebeard dan Roger.
Dan katanya lagi, dan sekarang itulah yang bakal terjadi, iaitu Big Mom dan Kaido akan create an ally kat negara tertutup Wano. Lepas brand new cakap macam tu, terus Akainu masuk dan bagi tahu leave Wano for now sebab kita kekurangan tenaga tentera. Sekali lagi kita nampak kat sini yang Akainu cuba mengelak, dan kat panel terakhir dalam chapter tersebut juga kita dapat lihat macam Sengoku sengaja canonkan Akainu dengan bagi tahu kenapa individu-individu yang kuat ni selalu ada hubungan dengan Wano, dan Sengoku bagi tahu yang dia tak percaya ini adalah sebuah kebetulan. Yalah, pasal Roger dengan Shanks memang ada kaitan dengan orang Wano, iaitu Oden. Samalah juga macam Whitebeard. Sekarang Big Mom dengan Kaido pula. Dan mungkin individu yang kuat yang dimaksudkan Sengoku tu termasuklah Sakazuki sendiri. Pasal lepas Sengoku cakap macam tu, terus dia belah. So akhir kata dari Wano dia datang dan kepada Wano dia akan kembali. Aku memang yakin yang Akainu ni adalah dari Wano dan akan ke Wano juga nanti untuk join the war. Pasal masa kat Summit War atau Marineford War, kita tengok Fleet Admiral tak lawan sungguh-sungguh lagi kan. So kat sini mungkin Fleet Admiral akan turun padang dan menunjukkan kehebatan dia yang sebenar, dan ada pertarungan khusus untuk Fleet Admiral. Who knows kan? So there you go guys. Sebelum ni aku cakap Shiki akan datang ke Wano. So this is another theory yang aku rasa another big person yang akan datang ke Wano. Thank you guys for your time listening to this theory. Again, kepada siapa yang berminat untuk aku promote media sosial dia, business, produk, servis dia, korang boleh PM ataupun DM IG aku. Dan kepada siapa yang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, sekali lagi korang boleh hantar video korang dekat email aku. Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi